Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 975. Antara paparan utama. China besar kepala setelah jadi abang besar. Bantah di Pulau Pinang, bantahlah di Terengganu. Tak perlu tanya abang besar dalam isu AUKUS. Adakah Pulau Pinang milik Kedah? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan sekali-kali panggil abang besar kepada gerombolan yang ada kecenderungan untuk besar kepala. Itulah pengajaran yang Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein perlu hadam. Beberapa media melaporkan tidak sampai 24 jam selepas Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM mengadakan latihan bersama-sama Amerika Syarikat, ada pihak yang tampil seolah-olah memberi amaran. Menurut beberapa portal pertahanan antarabangsa, sejumlah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE Malaysia pagi kemarin. Antara yang dilihat ialah dua kapal kod CCG 5202 dan CCG 6307 yang bertindak memasuki kawasan Sabah. Laporan menyebut bahawa mereka dilihat mengiringi kapal peninjau penyelidikan China yang dikenali dengan nama Da Yang Hao. Difahamkan sebelum ini kapal yang sama menceroboh perairan Vietnam lalu diusir negara ASEAN tersebut menurut utusan online. Laporan juga menyebut bahawa pada pukul 10.20 pagi waktu Malaysia, kapal berkenaan hanya sejauh 50 batu nautika atau 93 km dari kapal cari gali West Capella yang disewa syarikat Petroleum Nasional Petronas. Sebelum ini, Da Yang Hao dilaporkan pernah cuba menceroboh Pulau Natuna di Laut Cina Selatan. Bagaimanapun, ia segera bergegas apabila kapal Tentera Laut Indonesia muncul. Itulah provokasi yang dilakukan oleh Da Yang Hao yang dipercayai sebagai memberi amaran kepada Malaysia yang melancarkan op curiga bagi mengekang kehadiran banyak pesawat Tentera Udara China sejak akhir-akhir ini. China semakin biadab setelah dipanggil abang besar. Negara itu ialah kuasa besar yang tidak menghormati hak negara-negara yang menjadi jirannya. Duta Khas Bertaraf Menteri ke China, Datuk Seri Tiong King Sing, sekarang sedang buat apa? Makan gaji butakah? Inilah masa terbaik beliau untuk menjadi peacemaker atau pendamai dan menasihati China agar menghormati hak jiran-jiran di kawasan Asia Tenggara. Perbuatan China yang biadab itu hanya mengundang ketegangan apabila ia turut dikecam oleh pihak Barat. Dilaporkan sebelum ini negara tersebut membuli Taiwan apabila mengerahkan ratusan jet tempurnya menceroboh pulau itu minggu lalu. Ini bukan pertama kali China menceroboh. Jangan lupa pada Isnin 31 Mei, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah mengesan 16 pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China PLAAF memasuki ruang udara Zon Maritim Malaysia. Pesawat itu dikesan terbang dalam formasi tactical in trail sekitar 60 batu nautika, kira-kira 111 km antara satu sama lain, kata kenyataan yang dikeluarkan oleh Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad. Katanya hasil daripada pemintasan udara yang dilaksanakan, TUDM telah mengenal pasti pesawat-pesawat tersebut adalah daripada jenis Ilyushin 276 dan pesawat Xian Y-20. Mereka kemudiannya didapati mengubah arah penerbangan di ruang udara berting Patinggi Ali yang berkepentingan kepada negara, kata Akbar dipetik utusan online. Mengapakah ketegangan seperti hari ini tidak berlaku di zaman pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan? Ketika itu kalian menghina bekas Menteri Pertahanan Pakatan Harapan Muhammad Sabu kerana tidak memiliki kelayakan akademik yang tinggi seperti Menteri Pertahanan Kerajaan Keluarga 69. Ketika itu Timbalan Menteri Pertahanan Liu Chintong dilontar dengan pelbagai gelaran termasuk komunis. Namun, kerjasama kedua pemimpin Pakatan Harapan itu menerajui Kementerian Pertahanan disegani di seluruh dunia. Ini kerana kita pertahankan dasar bebas dan berkecuali negara. Malaysia tidak ada abang besar dan tidak memberi muka kepada mana-mana kuasa besar untuk berlagak sebagai abang besar. Lebih-lebih lagi, abang besar yang bongkak di Laut Cina Selatan selain mengekalkan rekod buruk hak asasi manusia di wilayah Xinjiang dan Hong Kong. Persatuan Aktivis Sahabat Alam kuasa membantah projek yang melibatkan penambakan laut dan pantai di seluruh kawasan pesisiran di semenanjung Malaysia, terutama di pantai lautan terbuka di pantai timur.
Menurut mereka, keadaan pantai yang sensitif dengan perubahan guna tanah akan menjejaskan sistem pemakanan laut, khususnya bagi komuniti nelayan dalam mencari hasil lautan. Pembangunan tidak mampan sebegini akan mengganggu hidrodinamik ombak di pantai dan ditambah dengan kejadian monsun timur laut telah menyebabkan hakisan pantai yang merosakkan lanskap bumi Terengganu saban tahun. Yang lagi penting, terdapat banyak lagi komuniti, khususnya komuniti nelayan yang memerlukan kawasan berpantai untuk mencari hasil lautan dan juga menyokong sistem pemakanan laut kita, kata SAM menerusi hantaran Facebook kuasa pada Isnin. Cadangan projek pembangunan pinggiran pantai Kuala Nerus, Sunrise City Project, dikatakan akan dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Seringkali kita melihat alasan kononnya demi ekonomi rakyat sering dilacur dan dijual untuk menghalalkan projek-projek yang memusnahkan alam ini. Walhal pada akhirnya rakyat tempatan, khususnya komuniti akar umbi juga yang rugi akibat kehilangan sumber warisan dan tradisional mereka. Soalan kita, sudah tidak cukup tanahkah di negeri Terengganu sehingga terpaksa menambak kawasan laut? Bidas SAM. Yang pasti, golongan nelayan dan ekologi yang akan menderita jika projek tersebut diteruskan. Bantahan kuasa di Terengganu ini nampaknya tidak mendapat perhatian media perdana yang amat berbeza dengan senario di Pulau Pinang. Jika di Pulau Pinang, kerajaan negeri telah membatalkan projek tambakan laut selatan Pulau Pinang, namun sehingga ke hari ini, pemimpin PAS masih meratip isu sama dengan belagak seperti Wira. Namun, amat pelik mengapa isu tambak laut Pulau Pinang sahaja yang dipersoal. Adakah kerana negeri berkenaan ditadbir oleh DAP? Soal timbalan Ketua AMK Terengganu, Wan Muhammad Haikal Wan Ghazali dalam satu kenyataan. Pengerusi Amanah Terengganu, Datuk Raja Kamaru Baharin Shah pula mengingatkan bahawa hakisan teruk melibatkan rumah, tanah orang ramai, chalet dan resort sehingga ke kawasan Batu Rakit dipercayai ada kaitan dengan penambakan menyambung landasan baharu lapangan terbang Sultan Mahmud ke dalam Laut Cina Selatan beberapa ratus meter yang siap pada 2008. Jika sambungan berapa ratus meter landasan lapangan terbang boleh membawa kesan teruk sedemikian rupa, bayangkan akibat penambahan tambakan 768 hektar tanah ke dalam Laut Cina Selatan, katanya dalam satu kenyataan. Beliau menasihatkan kerajaan Terengganu supaya lebih berhati-hati kali ini. Oleh itu, kerajaan Terengganu yang memproses permohonan projek Sunrise City untuk memulakan projek tersebut pada tahun 2019 perlu memikirkan kesan hakisan teruk yang akan dialami oleh penduduk kampung berdekatan serta kampung nelayan yang akan turut terjejas. Menurut beliau, pihak kerajaan jangan hanya mengejar pulangan perniagaan semata-mata. Aset pelancongan berdekatan di Taman Laut Negara di Pulau Redang dan Bidong dikhawatiri akan rosak teruk dan habitat hidupan laut serta aset marin yang lain, katanya. Beliau menegaskan masih banyak lagi tanah di Kuala Nerus yang boleh dibangunkan tanpa menjejas harta serta hidup rakyat tempatan serta hidupan marin. Raja Kamaru Baharin mempertikai mengapa pilihan yang kontroversi ini dipilih. Mengulas lanjut, ujar beliau, Kuala Nerus bukanlah seperti Singapura, Johor Bahru atau Pulau Pinang yang mana mereka kekurangan tanah, pembangunan dan harga tanah pun amat mahal. Kerajaan negeri perlu membuat pertimbangan bijaksana tanpa mengejar keuntungan kewangan jangka masa pendek semata-mata. Membangunlah dengan nilai Islam sebenarnya dengan keutamaan kebajikan rakyat dan alam semula jadi kurniaan Allah di hati, tegasnya. Janganlah memilih-milih untuk menjadi jago alam sekitar. Kita bantah penambakan laut dan pantai di Pulau Pinang, kita wajib bantah penambakan laut dan pantai di Terengganu. AUKUS adalah perjanjian keselamatan tiga hala antara Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Pakatan ini yang diumumkan pada 15 September 2021 untuk wilayah Indo-Pasifik akan memberi tumpuan kepada aspek perkongsian risikan dan perkukuh kerjasama merangkumi keupayaan cyber, teknologi kuantum, kecerdasan buatan dan keupayaan bawah laut. Pengumuman tersebut dibuat bersama oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Britain Boris Johnson dan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Mereka menafikan bahawa pakatan tersebut yang hakikatnya bagi memperkukuh keupayaan serangan jarak jauh baharu, tentera udara dan tentera laut adalah untuk menentang pengaruh China. Sementara itu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata Malaysia akan mendapatkan pandangan dari China khususnya dalam aspek pertahanan berhubung pembentukan kerjasama tiga hala tersebut. Saya bercadang untuk mengadakan lawatan kerja singkat ke China dalam masa terdekat. Selain dari Hospital Medan, perkara lain adalah untuk mendapatkan pandangan mereka tentang AUKUS yang diumumkan tiga negara itu dan juga tindakan mereka susulan pengumuman ini.
InsyaAllah saya akan meneliti dan mengimbangi kuasa-kuasa besar dan saya tengok kalau ianya tak dibendung dan kekuatan kita bukan persendirian. Kuasa kita adalah 10 negara ASEAN bersatu melihat bagaimana kedudukan, kedaulatan dan keselamatan kita di rantau ini dapat dipertahankan, katanya. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kota Raja Muhammad Sabo yang membangkitkan sama ada Malaysia akan dilibatkan dalam AUKUS. Bagaimanapun, pemimpin Pakatan Harapan melihat kenyataan Hishamuddin itu agak aneh dan menimbulkan persepsi seolah-olah Malaysia menerima arahan dari China. Berkenaan AUKUS, Jawatankuasa Keselamatan Pakatan Harapan telah menzahirkan kebimbangan bahawa perjanjian itu telah meningkatkan suhu geopolitik di rantau ini. Kerajaan Indonesia juga berkongsi pendirian yang sama. Kenyataan bersama yang diwakili Muhammad bin Sabo Amanah, Datuk Johari Abdul Keadilan dan Lee Chin Tong DAP menyifatkan AUKUS bakal mencetuskan persaingan senjata di rantau ini. Pada masa yang sama, mereka berpendapat kenyataan Hishamuddin adalah salah sama sekali. Malaysia dipandu oleh Kertas Putih Pertahanannya yang telah diluluskan di Parlimen secara duipartisan pada 2 Disember 2019. Salah satu dari 5 prinsip asas pertahanan yang digariskan dalam Kertas Putih Pertahanan adalah keneutralan aktivitis, iaitu mengamalkan dasar berkecuali dan mempromosikan kerjasama dengan memberi penekanan terhadap keterangkuman dan perkongsian kemakmuran seiring dengan perkongsian keselamatan dan perkongsian identiti. Halaman 39, kata pemimpin Pakatan Harapan. Bagaimanapun, mereka berpendapat keneutralan aktivitis tidak bermaksud Malaysia berpeluk tubuh apabila ada percubaan untuk menjejaskan kedaulatan negara dan sikapnya untuk berkecuali. Malaysia seharusnya bersuara lantang terhadap kuasa barat sekiranya berlakunya persaingan senjata di rantau ini. Pada masa yang sama, Malaysia juga perlu mempengaruhi China secara aktif supaya menghormati kedaulatan negara-negara serantau serta peranan ASEAN di rantau ini. Kita tidak boleh dilihat memihak dan memberi gambaran bahawa Malaysia menerima arahan dari mana-mana pihak, tegas mereka. Mengulas mengenai penegasan pemimpin Pakatan Harapan itu, Hishamuddin menafikan negara menerima arahan dari China mengenai pembentukan kerjasama 3 hala AUKUS. Sebaliknya, hanya mendapatkan pandangan dan maklum balas kuasa besar itu. Sebenarnya, tidak ada keperluan bagi Malaysia untuk mendapatkan pandangan dan maklum balas dari China berhubung perkara ini. Mendapatkan pandangan dan maklum balas dari China hanyalah bahasa diplomatik untuk sedia untuk menerima arahan dari China. Tidak mengapa jika kita mahu jadi fleksibel, tapi jangan sampai jadi tiada tulang belakang. Kes Pulau Pinang milik Kedah ini seperti iklan biskut Chips Mall. Kejap ada, kejap tiada. Ketika sidang Dewan Undangan Negeri Kedah pada 21 September 2021 lalu, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Madnor berkata Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang dipajak daripada Kedah. Maka riuh rendahlah pimpinan PAS Kedah menyokong penuh kenyataan Sanusi yang dikatakan berasas dan bertanggungjawab demi kedaulatan negeri Kedah setelah sekian lama diabaikan faktanya oleh penulisan sejarah. PAS Kedah juga menyokong saranan Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah PSMCK agar isu hubungan Kedah Pulau Pinang harus dibincangkan dengan lebih serius serta melibatkan pelbagai pihak. Berdasarkan petikan buku oleh R. Boni 1971 berjudul Kedah 1771 hingga 1821, The Search for Security and Independence, muka surat 76 hingga 77. Bercanggah dengan kefahaman lama yang mengelirukan, Pulau Pinang sebenarnya tidak pernah dipajak atau dikurniakan mahupun diserahkan melalui apa-apa treaty atau perjanjian yang bertulis. Sultan Abdullah hanya memberi kebenaran sementara kepada Francis Light untuk menduduki Pulau Pinang sehingga suatu masa apabila diterima jawapan yang tetap daripada pihak East India Company. Tidak ada treaty, persetujuan atau perjanjian bertulis untuk perkara tersebut atau untuk perkara itu tiada sebarang draft yang pernah dibuat atau bermaksud untuk penyerahan sebarang wilayah. Juga tidak ada bukti atau rujukan dokumen dalam mana-mana rekod. Pulau Pinang adalah sebahagian daripada Kedah seperti mana yang diketahui oleh East India Company sendiri dan Francis Light menggunakan nama King George III, Raja England untuk mengambil Pulau Pinang pada 11 Ogos 1786. Light bukan sahaja melanggar undang-undang antarabangsa menurut piawai orang Eropah, malah telah menipu Sultan Abdullah juga. Demikian liciknya penjajah sehingga tertipu Sultan Abdullah oleh kejahatan Francis Light. Maka PAS pun mahu Pulau Pinang dikembalikan kepada Kedah, seperti yang dikiaskan oleh Ketua Penerangan PAS Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali. Apabila berakhir tempoh pajakan Hong Kong, maka kembalikan Hong Kong menjadi milik China. Pulau Pinang macam mana? Kejap, kenapa sekarang baru PAS riuh rendah mengenai isu ini?
Pilihan Raya Pulau Pinang ke-12 yang diadakan pada 8 Mac 2008 menyaksikan Kerajaan Barisan Nasional di bawah kuasa Parti Gerakan pimpinan Tan Sri Kos Sukun tumbang. Naiklah Setiausaha Agung DAP menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang yang disokong oleh Pakatan Rakyat. Ketika itu, PAS bersama menyokong Pakatan Rakyat yang turut dianggotai oleh Keadilan selain DAP. Langsung tak dengar apa-apa, isu pun disebut oleh pimpinan PAS berhubung Pulau Pinang itu milik Kedah tatkala PSMCK membangkitkannya pada tahun 2010. Kini, PAS diserang di serata penjuru kerana bersekongkol dengan UMNO, Bersatu dan GPS menaikkan cabutan khas judi nombor ekor dari 8 kali tatkala zaman Pakatan Harapan mentadbir negara ini kepada 22 kali. PAS tidak dapat mencari apa-apa perlindungan untuk menangkis amarah rakyat Melayu Islam di atas kemandulan parti itu untuk mempertahankan kesucian Islam dengan menentang pelaksanaan dasar tersebut. Lalu mereka cuba melencongkan amarah rakyat dengan membangkitkan isu Pulau Pinang milik Kedah kerana kini PAS sudah tak kawan dengan DAP. Sedangkan DAP tak salah apa pun. Parti itu mentadbir negeri tersebut setelah menang pada pilihan raya umum ke-12 yang lalu secara sah. Kemudian ia menang lagi pada pilihan raya umum ke-13 bersama Pakatan Rakyat dan ke-14 bersama Pakatan Harapan. Pulau Pinang bukan kerajaan tebuk atap mahupun kera mengambang. Justru tak payahlah sibuk nak ambil Pulau Pinang. Majukan Kedah lebih afdal lagi. Kecuali PAS mahu Menteri Besar Baharu Kedah nanti setelah bercantum dengan Pulau Pinang datang dari parti DAP. Jom perhatikan bilangan kerusi PAS berbanding DAP. Bilangan Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Kedah 15. Bilangan Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Pulau Pinang 1, jumlah 16. Bilangan Ahli Dewan Undangan Negeri DAP Pulau Pinang 19. Bilangan Ahli Dewan Undangan Negeri DAP Kedah 2, jumlah 21. Nah, dapatkah PAS jadi Menteri Besar Kedah jika bergabung dengan Pulau Pinang? Ketahuilah, orang tamak selalu rugi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portaljomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.